iman dan nikmat Islam, kita pada malam ini dapat bersama pada malam yang keempat dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia, dapat kita menggarap segala tenaga dan kudrat kita yang ada, serta semangat kita untuk kita mengebut kelebihan ganjaran dalam bulan Ramadan. Yang keduanya, kita doakan kepada sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang di PRQ Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan oleh Allah serta diganjarkan oleh Allah dengan balasan surga dan nikmat, segala nikmat dalamnya. Dan saya pun sendiri baru pulang daripada Sungai Besar semalam, berada lebih kurang sehari lebih, hampir 2 hari, sama dengan pimpinan kita dan juga sahabat-sahabat kita di PRC Sungai Besar itu. Alhamdulillah perkembangan yang baik, dan kita insya-Allah bulan Ramadan ini bulan kita berjihad, bulan kita meletakkan setinggi-tinggi pergantungan kita pada Allah, dan kita yakin dengan munajat serta doa-doa orang-orang yang soleh dalam bulan Ramadan ini di kalangan kita, insya-Allah Allah berikan kemenangan. Kalau tak pun Allah pasti memberikan ganjaran kepada kita. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita merenung dan melihat, mentadabbur ayat suci Al-Quranul Karim, yaitu Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maksudnya adalah tidak patut bagi orang yang beriman lagi dan perempuan itu, apabila Allah telah menetapkan hukuman di atas suatu perkara, lalu mereka memilih hukuman yang lain, pilihan selain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan barang siapa yang mengingkari Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah melakukan kesesatan yang nyata. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ayat ini adalah merupakan satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa Allah meletakkan bahawa sifat orang beriman ini ialah golongan yang tidak mempertikaikan hukum Allah, golongan yang menerima dan juga menjunjung segala perintah Allah tanpa memberikan pelbagai alasan. Kehadiran kita dalam bulan Ramadan, sembahyang 5 waktu sehari semalam, dan melakukan haji dan umrah, bersedekah, berzakat, semuanya di atas perintah Allah yang tidak pernah kita pertikaikan. Dan kita yakin bahawa setiap perintah-perintah Allah itu mengandungi 1001 rahsia dan hikmah yang sangat tersembunyi, rahsia yang tersembunyi yang mengandungi pelbagai kelebihan yang mungkin sama ada kita dapat merungkaikannya ataupun tidak dapat kita merungkaikannya. Namun kita yakin bahawa perintah Allah ini perintah yang wajib ditaati. Kita orang beriman wajib mentaati perintah Allah. Sebagai sifat orang yang beriman ini, dia tidak memilih selain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita orang beriman sudah itulah, kita tidak akan memberikan 1001 alasan kepelbagaian helah daripada kita mentaati perintah Allah. Dan kerana kita sifat kita yakin, percaya kepada apa yang didatangkan daripada Allah itu ialah perkara yang berikan manfaat, kebaikan kepada manusia dan hamba-Nya sendiri. Begitu juga segala apa yang diharamkan oleh Allah, perkara itu pastinya mendatangkan mudarat buat manusia. Sama ada kita dapat menjadi mudaratnya ataupun tidak, tetap ia adalah perkara yang dilarang oleh Allah dan pasti ada keburukan. Oleh sebab itulah ayat ini Allah menegaskan sifat orang yang beriman yang sebenarnya. Kita dalam bulan Ramadan ini, kita nak jadi orang beriman yang sebenar, bukan nak menjadi orang beriman yang olok-olok ataupun orang yang beriman yang sekadar berpura-pura sifat keimanan itu. Maka orang beriman ni bila disebut Nabi SAW nak dapat rebut Ramadan ni, dia kata apa? Nabi SAW kata apa? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Itu sifat dia. Barang siapa yang berpuasa dalam Ramadan dengan sifat keimanan yang betul, imanan wa ihtisaban, iman yang betul. Maksudnya iman yang betul ni hakikat iman yang sebenar, yang menepati maksud La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan maksud yang sebenar. Kalau biasanya masyarakat Melayu kita bila sebut kalimat tahlil ataupun kalimat syahadah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ialah mereka ingat ataupun terlintas dalam fikiran mereka kalimat ini kalimat yang dibacakan pada malam Jumaat ataupun sekadar dibacakan pada majlis kematian, tahlil dan seumpamanya. Tapi kalimat La ilaha illallah ni Muhammad Rasulullah ni satu kalimat yang cukup besar makna. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang pertama sekali kata ulama dia ada 24 huruf. 24 huruf. Kira tengoklah. Kalau kita tak percaya kira sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 24 huruf. Apa maksud dia? Maknanya 24 jam mestilah mewakili ataupun mestilah menaung daripada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bermakna La ilaha illallah bukan hari-hari tertentu saja, bukan malam-malam tertentu saja, tapi dia 24 jam. Setiap masa dalam hidup kita mestilah bernaung di bawah maksud La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu mesti faham itu. Ini waktu meniaga lupa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waktu berpolitik lupa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waktu sembahyang tarawih baru ingat La ilaha illallah. Ini tak betul. Kalimat itu disempitkan fungsi, disempitkan makna dan prinsip. Sedangkan kalimat La ilaha illallah ni Muhammad Rasulullah ialah dasar mendasari segala urusan hidup manusia. Nabi SAW pernah saya menceritakan satu hari didatangi oleh sekumpulan masyarakat Badawi, orang Arab, pendalaman padang pasir. Orang Arab pendalaman padang pasir ni, dia ni ada kelebihannya. Walaupun mereka ni golongan yang dianggap jauh ketinggalan dari sudut kemajuan, tapi orang Arab padang pasir ni ialah orang Arab yang memiliki, masih lagi mengekali bahasa, penggunaan bahasa Arab yang tulis. Kerana mereka tidak bergaul, bercampur dengan masyarakat luar, berbanding dengan orang yang berada di kota Mekah dengan Madinah. Orang kota Mekah dengan Madinah ni orang yang bergaul dengan masyarakat luar, pendatang, pedagang, orang yang berhijrah datang duduk di Mekah dengan Madinah. Bahasa luar ni bercampur dengan bahasa Arab, jadi bahasa itu tidak lagi tulis, tidak tulis. Maknanya bahasa pertuturan, bahasa pergaulan tidak lagi mengekali bahasa Arab, jadi masuk banyak bahasa. Sebab itu ulama-ulama dulu mereka belajar bahasa Arab daripada orang pendalaman. Kenapa? Karena orang pendalaman itu masih lagi menggunakan bahasa lama, bahasa tulis asal. Jadi orang Arab Badawi datang sekumpulan jumpa Nabi SAW. Mereka datang jumpa Nabi, mereka tanya, Muhammad, beritahu kepada kami apakah seruan kamu? Apa seruan kamu? Apa yang kamu ajak? Mesej apa yang kamu bawa dalam Islam ni? Agama yang kamu bawa ni? Kata Rasulullah SAW, aku menyeru kepada kamu La ilaha illallah. Nabi kata La ilaha illallah. Maka orang Arab pada ini tercengang, terkejut dengan kalimat yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW yang pertama kali yang mereka dengar dalam hidup mereka. Sepanjang zaman mereka tak dengar. Sejak zaman Nabi Ibrahim Ismail ni jauh dengar, lama dah tak dengar ni. Tengok-tengok Nabi sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terkejut Nabi. Terkejut tu bukan pasal apa, bukan pasal tak pernah dengar, tapi pasal keindahan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kehebatan maksud yang tersembunyi daripada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu mengandungi maksud yang begitu luas, sehingga mereka terkejut seruan ungkapan yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka terkejut. Kenapa tuan? Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, kalau inilah seruan kamu, kalau inilah mesej kamu, kalau inilah moto yang kamu ajak kepada umat manusia, nescaya orang Arab, pembesar-pembesar Arab Quraisy Makkah, suku-suku kaum Arab yang mana mereka berperang di antara satu sama lain dengan sebab hanya seekor unta. Orang Arab dulu berperang, benda-benda kecil pun berperang. Hilang seekor unta, perang 300 tahun. Bayangkan, kalau anak darah hilang lagi tak tahu berapa lama lagi. Unta mati, unta hilang pun 300 tahun perang. Kalau anak darah hilang, 1000 tahun lah perang lama kaya. Dia berperang ni pasal benda kecil je. Kerana puak-puak yang begitu jauh hubungan antara manusia yang tidak ada peri kemanusiaan.
Lalu mereka kata, wahai Muhammad, kalau la ilaha illallah merupakan seruan kamu, mereka yang bermusuh ni berperang satu sama lain, nescaya mereka akan berpakat memerangi kamu, karena mereka merasa gugatnya kerajaan yang mereka, kuasa yang mereka ada. Nampak tak tuan? Nampak la ilaha illallah ni bukan cakap tahlil dia. La ilaha illallah ni bukan cakap zikir di lidah dia, tapi dia melibatkan kuasa dan kerajaan. Maknanya dalam urusan pemerintahan, dalam urusan undang-undang, dalam urusan pentadbiran manusia, dalam urusan ekonomi politik, semuanya mesti bernaung di bawah Allah Ta'ala. Allah lah kerajaan yang sebenar. Itu maksud dia. Itu maksud dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu orang Arab pada dia kata, ya Muhammad, bukan hanya orang Arab, tapi Rom dan Parsi. Rom dan Parsi dia berperang, merebut teritori masing-masing, merebut empire masing-masing. Mereka akan bersatu lawan kamu, wahai Muhammad, kerana mereka akan tergugat empire mereka. Aduh, maknanya ini kalimat la ilaha illallah. Ini yang kita kena faham. Islam ni bukan zakat ibadat, tapi dia bawa dalam masyarakat, dia bawa dalam konsep kenegaraan. Keluasan Islam, mesej yang dibawa. Oleh sebab itulah madrasah Ramadan ini madrasah bukan kita hanya nak membina diri kita, tapi kita nak membina masyarakat. Tegakkan agama dalam diri kita, kita akan tegakkan agama dalam masyarakat. Tegakkan agama dalam diri kita, setelah itu kita akan tegakkan agama dalam negara. Ini peranan yang sebenarnya madrasah Ramadan. Tujuannya dijadikan oleh Allah sebagai madrasah untuk membina jati diri umat Islam, orang yang beriman. Oleh sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sebagai parti Islam sebagai siapa kena bawa mesej la ilaha illallah ni. Kita bawa mesej la ilaha illallah. Sistem yang ada ni sistem yang telah pincang. Maknanya sistem yang diambil pakai, termasuk dalam negara kita, diambil pakai sistem-sistem daripada barat. Ambil daripada sistem kapitalis dari sudut ekonominya, mengambil sistem pemerintahan, cedok sebulat-bulat, berbulat-bulat cedok daripada barat, tanpa kita tapik oleh Islam. Semuanya telah gagal. Telah gagal. Kita tinggal saja kita untuk mengambil Islam saja. Islam saja kita tak mengambil. Kita nak mentadbir negara, kena ikut Islam, kena ikut cara Islam. Menguruskan ekonomi, tidak ada cara lain penyelesaian yang melalui Islam. Penyelesaian yang ada sistem kapitalis yang diambil untuk menyelesaikan masalah hari demi hari, bukan mengubat masalah, tapi menambah lagi ribuan masalah. Satu masalah yang kita nak selesaikan, kita ambil sistem daripada barat, menambah 10 kali ganda masalah yang sedia ada. Ini sistem yang gagal, yang diambil oleh pemerintah. Oleh sebab itu tidak kita kena ambil Islam. Contohnya, isu nak menyelesaikan masalah negara dengan mengenakan GST, bukan menambah kebaikan, tapi menambahkan keburukan. Kita tanya mereka, kenapa dibuat GST? Kerana negara-negara besar, negara pertama, dunia-dunia, negara maju buat. Ini alasan yang mudah. Amerika buat, Jerman buat, negara Eropah buat, Euro buat, EU buat. EU seperti yang baru pergi Eropah, memang kenal lah GST ni. Dia panggil apa? TXL, itulah, saya lupa lah. Ada GST juga. Jadi kita tanya pemimpin kita, kenapa buat GST? Kerana negara-negara dunia pertama, negara-negara maju telah buat. Ini alasannya mudah untuk melepaskan ini daripada kesilapan kita. Sedangkan Islam dengan kaedah Islam tidak menggunakan kaedah itu. Islam tak menggalakkan kita mengenakan, tidak menyuruh kita untuk mengambil kemudahan, mengambil jalan mudah dengan kita membebankan masyarakat dan rakyat. Ini cara Islam. Cara Islam. Islam kata, kalaulah jalan terakhir ini mengenakan cukai, kenakan cukai ke atas orang yang ada lebihan pendapatan, bukan dikenakan cukai di atas orang yang belanja. Kalau kenakan cukai di atas orang yang belanja, orang yang bergelandangan pun kena cukai. Bayangkan, dia tak ada rumah, tak ada pendapatan, dia belanja juga, dia kena beli sabun, kena beli ubat gigi, kena beli roti, kena beli nasi, semuanya kena, termasuk orang yang bergelandangan. Tapi kita cadangkan penyelesaian oleh Islam. Penyelesaian oleh Islam bagaimana? Kalau dikenakan cukai pun terpaksa diambil di atas pendapatan, bukan di atas perbelanjaan. Ini kaedah, kerana mengambil falsafah daripada zakat. Falsafah zakat, falsafah zakat ialah, iaitu ambil harta daripada pendapatan. Siapa yang ada pendapatan lebih, baru kena cukup haul dan nisab, baru kena zakat. Ini kaedah Islam. Ini kaedah yang diajar oleh Islam. Kena faham.
Ini penyelesaian Islam yang kita nak bawa dalam masyarakat. Kita nak didik masyarakat supaya faham sistem Islam. Kita kena yakinkan mereka ini tugas yang berat kepada kita sebagai ahli jemaah parti Islam se-Malaysia. Tapi kita tidak boleh putus asa. Tak boleh putus asa, tuan-tuan. Dan kita tidak boleh gerojoh dan gopoh. Kalau kita nak menerangkan, mendidik masyarakat ni, tak boleh putus asa, tak boleh gerojoh, tak boleh gopoh. Kena sabar. Ada kalanya orang boleh menerima dengan mudah. Ada kalanya kita menghadapi tentangan awal. Ada kalanya kita menghadapi tentangan yang keras. Tapi itulah merupakan fitrah dan sunnah dalam kita mengajak manusia kepada Islam. Sunnah dia. Itulah sunnah dia. Kita kena sabar. Jangan kita gerojoh. Dan kita kena memiliki berbagai cara dan kaedah strategi untuk memfahamkan masyarakat dengan Islam. Ajak mereka kepada Islam. Hampir diri mereka dengan kaedah-kaedah Islam. Kita perkenalkan mereka. Inilah jalan penyelesaian yang ditawarkan oleh Islam kepada masyarakat sebagai jalan yang terbaik menyelesaikan masalah umat. Inilah mesti kita sampaikan dalam masyarakat. Dan ahli-ahli kita bukan hanya kita bina dari jati diri dari sudut ibadat, kita kena bina jati diri dari sudut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ahli-ahli PAS kena ada ilmu. Kena memiliki ilmu yang kuat. Kalau kita berhujah dengan hudud, kita kena tahu hudud. Ada pernah sekali saya hadir usrah pemuda. Usrah pemuda saya hadir, jadi laki. Saya tanya ada, siapa boleh jawab berapa hukuman hudud ada? Ada 7, ada 8, ada 4, ada 5. Tak boleh jawab. Ya ada lah 2 orang, 3 orang jawab tu, tapi dia tak beritahu jawapan, dia jawab nombor tu betul. Tapi ada yang jawab 8, 7, 9. Tak boleh. Kita nak hujung hudud tapi tak tahu hudud. Ni kejahilan. Sebab itu tak boleh. Ahli kita ni, walaupun alhamdulillah ada orang jahil bersama dengan kita, bukan kita nak tolak dia, tapi kita kena berjuang dengan ilmu. Masuk. Yang jahil, yang kruk, yang rock, yang rockers, yang ada tattoo, masuk pak. Dia masuk pak. Tak ada masalah. Tapi kita kena berjuang dengan ilmu. Kena tanamkan diri kita dengan ilmu pengetahuan. Kena didik diri kita, memiliki orang yang berilmu. Karena kita nak mengajak manusia dengan Islam ni, tidak boleh dengan semangat. Tak boleh kita ajak orang kepada Islam dengan kita hanya menonjol pemimpin kita hebat. Tak boleh. Memang ada pemimpin kita hebat-hebat, pemimpin presiden kita hebat, naik ketua Kesatuan Ulama Dunia hebat. Tak boleh nak ajak orang kepada tokoh presiden, tak boleh. Tapi kita kena ajak orang kepada Islam dengan ilmu, dengan hujah. Ini. Tak apa, tak ada masalah. Siapa nak ajak orang kepada, jangan kita kenalkan presiden kita yang bagus, bijak. Tak apa, tak ada masalah. Tapi tak boleh bergantung kepada itu. Kerana berjuang ni bukan dengan sebab manusia. Pemimpin dia berlalu dan pergi. Perjuangan itu mesti jelas. Kena faham. Perjuangan mesti jelas dan kena faham. Pemimpin berlalu dan pergi, siapa pun mesti dia ganti. Sesiapa pun akan mengganti dan pergi meninggalkan kita. Tapi perjuangan kita ni mesti ditegakkan di atas ilmu dan hujah. Ilmu dan hujah. Contoh yang terakhir, yang terbaru, bila mana Tengku Presiden kita membentang undang-undang pindaan perlembagaan Akta 1965, Akta 356 1965 Mahkamah Syariah. Ramai yang jahil, ramai masyarakat kita yang jahil, ataupun buat-buat jahil lebih ramai, lebih jahil. Buat-buat jahil lebih ramai. Di kalangan parti kuali banyak buat-buat jahil ni. Di Kelang dengan DAP banyak, pening kepala habis. Buat jahil. Akta pindaan Mahkamah Syariah 1965, akta yang melibatkan Mahkamah Syariah memang bukan hudud. Akta mahkamah, memang mahkamah bukan hudud. Memang jelas, dari sudut teknikal dia memang hudud. Tapi prinsip dia itu, prinsip dia menjurus ke arah hukuman Allah Ta'ala. Tapi akta itu bukan akta hudud. Akta itu akta Mahkamah Syariah, akta yang sudah ada dalam perlembagaan. Akta yang perlembagaan mengizinkan satu rang undang-undang khas bagi Mahkamah Syariah untuk orang Islam. Itu. Bila kita perlu tak bentang di mahkamah, mereka kata tak kena tipu. Bila tak bentang, mereka kata bukan hudud pula. Macam-macam. Sengaja menjahilkan diri. Dalam bahasa Arab ni, dia ada 2 golongan. Satu dia panggil juhala, jahil. Satu dia panggil tajahul, buat jahil. Dalam bahasa Arab ada 2 golongan. Juhala satu, tajahul, buat jahil. Dia tahu, tapi dia sengaja tak tahu. Sengaja membodohkan diri dia.
tenggelam ataupun dia kelabukan asap dirinya sendiri daripada nak memahamkan perkara isu yang sebenar. Memang itu bukan undang-undang hudud, tapi dia adalah akta mahkamah syariah yang sudah ada dalam perlembagaan. Kita naikkan taraf, iaitu mahkamah syariah 65 ni akta yang telah diputuskan digugat tahun 1965. Lama dah, lebih kurang 40-50 tahun dulu. 45 tahun, 50 tahun dah. 50 tahun 65, 2015, 50 tahun 50 tahun dah tuan-tuan. RM3,000 5 kali sebat 6 kali apa? RM3,000 5 kali sebatan 5 tahun 3 tahun penjara RM5,000 6 kali sebat. 3 tahun penjara RM5,000 6 kali sebat. Ya. Tahun 65 RM3,000 mahal tak tuan? RM3,000 tahun 65. Tapi tahun 2016 RM3,000 telah tak gigi lah. Maka tak sesuai lagi lah. Bukan cakap kita nak kata tak sesuai, bahkan hukuman tersebut hukuman yang tidak sama seperti mana yang ada dalam Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan itu yang sama. Kesalahan yang sama, iaitu dalam mahkamah syariah akta ni ada 4 kesalahan yang ada dalam Quran. Pertama, zina, dah ada. Menuduh orang berzina, dah ada. Duduk kes Datuk Seri Anwar Ibrahim nak bawa akta, nak bawa kes dia ke mahkamah, kerana dah ada akta ni. Akta menuduh orang berzina, ada dah. Cuma hukumannya 356 tu, 356 tu dah ada dah. Apa yang terkejutnya, hukuman tersebut 4 selain jenayah yang ada dalam Quran dah sudah ada dalam akta mahkamah syariah 1965. Dah sudah ada, hanya hukumannya tak menepati Quran, ataupun hukumannya standard begitu rendah, lebih rendah daripada mahkamah sivil. Mahkamah sivil sebab orang jual ganja lebih banyak daripada mahkamah syariah. Jual ganja lebih dah 10 sebat ada. Ada yang kena 15 sebat, ada yang kena 20 sebat. Lebih banyak daripada mahkamah syariah. Zina 6 sebat dia paling banyak maksimum. Jadi kita nak berusaha ke arah matlamat untuk mengislamkan sistem perundangan negara, termasuklah sampai di tahap melaksanakan sepenuhnya hukum Allah Ta'ala. Bermula kita angkat martabat sistem yang sedia ada. Tak payah fikir benda yang tak ada. Ada lu, angkat dua ada. Angkat dua apa? Iaitu jenayah yang sudah ada dalam mahkamah ni. Berzina, menuduh orang zina, murtad, minum arak. Ada 4 daripada 6 jenayah hudud dah ada lalu. Dah ada lah dalam mahkamah syariah 1965. Sudah ada dalam sistem tu. Sudah ada dalam perlembagaan negara. Sudah ada kesalahan tu. Cumanya hukumannya tak standard. Maka kita berusaha pas mengambil pendekatan peluang yang ada. Orang timbul isu, pas ni kalau pakat dengan menang ni boleh tepat, boleh laju. Tak ada masalah. Kalau kita pakat mana yang baik, tak ada masalah. Tak ada masalah. Alhamdulillah ada orang di kalangan mereka yang terbuka hati mereka, Allah beri terbuka hati dia untuk menyokong bersama. Kita nak angkat mahkamah syariah. Berbetulan sebahagian daripada mereka ada yang faham agama, ada yang faham agama. Bukan semua jenis jahil yang bodoh yang keras hati tu bukan tak ada. Tapi yang terbuka dada mereka tu ada. Ada. Mayurillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mayurillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan dia ni nak kepada Islam, Allah lapangkan dada dia. Barang siapa yang Allah nak bagi hidayah, Allah lapangkan dada dia. Ini kelapangan dada ni kerja Allah, bukan kerja manusia. Jadi mereka, alhamdulillah, bagi peluang kita nak bawa untuk mengangkat, bawa untuk kita sebut dalam parlimen, bawa untuk kita sebut di hadapan ahli-ahli parlimen. Soal dulu tak dulu tu kemudian kita bawa dulu. Kemudian bahas, siapa tak faham tanya, siapa tak setuju cakap, kat mana tak setuju bagi tahu. Ni peluang nak bahas bulan Oktober nanti. Nak tengok kita tak setuju tu di kalangan orang Islam. Parti kuali tu nak setuju tak setuju, nak bahas macam mana saya tak tahu lah. Tak tahu lah nak bahas macam mana mereka. Kalau mereka tak setuju, mereka nak kata hujah apa? Hujah perlembagaan. Tak apa perlembagaan. Perlembagaan memerlukan kuasa ahli parlimen ramai. Sokong. Mana sokong? Tak sokong tak. Jadi sebab itulah sebenarnya kesedaran masyarakat ni dah sudah ada. Tinggal kesedaran politik saja. Baru ni Syed Saddiq
Budak yang debat tu, pendebat Asia terbaik. Dia buat orang kata analisa pendapat orang yang tengok dia punya Facebook dia, Twitter dia, sokong penduduk ni di Malaysia. 85% sokong, tuan. Dia ni ada pengikut banyak Twitter dia. Dia buat sendiri analisa dia, kajian dia. Dia nak tengok feedback daripada orang ramai. Tengok 85% menyokong pelaksanaan hudud dalam negara kita. Bermakna apa, tuan? Bermakna masyarakat Islam sudah ada kesedaran agama. Dah ada. Tengok masjid dan surau ni penuh, tuan. Ini bermakna orang Islam dah sudah ada kesedaran agama. Ada lah. Dengan sebab apa, tuan? Dengan sebab mana yang jadi lah? Tazkirah, kuliah. Kuliah tiap malam, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah duha, kuliah Ramadan, kuliah subuh, kuliah waktu sahur. Ada surau buat ke-3 pagi, dia mulai 4 pagi kuliah. Kuliah waktu sahur pada, tuan. Jadi masyarakat ni terdidik secara tak langsung. Didik kesedaran agama yang sudah ada, membuat di kalangan rakyat dalam negara kita, khasnya orang Islam, untuk nak kembali kepada sistem Islam. Dia ada. Tinggal kesedaran politik di kalangan ahli politik dalam dalam dewan rakyat saja. Tinggal itu ya. Tinggal itu saja, tuan. Saya salah rakyat, salahkan golongan yang menggubal undang-undang. Kesedaran rakyat dah sudah ada. Kalau kita menuduh rakyat Malaysia tak setuju, tak apa. Kelantan 90% setuju. Rakyat dia sendiri minta buat. Termasuk yang bukan Islam setuju, sokong. Jadi apa alasan lagi? Maka tinggal political will sahaja yang perlu ada pada jiwa ahli-ahli parlimen kita yang beragama Islam. Terus saya itu, tuan, muslimin dan muslimat, tidak ada alasan lagi untuk kita mundur ke belakang. Ada orang menganggap, memberi pandangan bahawa kita kemukakan undang-undang Islam seolah-olah mundur ke belakang. Tidak, sebenarnya kita mundur, kita telah maju ke hadapan. Satu langkah yang begitu ke depan, 1001 langkah ke depan. Kerana kejayaan Tunggu Presiden kita mengangkat rang undang-undang ini satu sejarah, pertama sekali dalam sejarah ahli parlimen, ahli pembangkang yang mengemukakan cadangan rang pindaan rang undang-undang. Ini betul dalam sejarah, betul anak berlaku pertama kali dalam sejarah. Sejarah membuktikan, mencetakkan apa? Mencetakkan rang undang-undang Mahkamah Syariah pula. Lagi bersejarah, lagi bersejarah. Pertama sekali dalam sejarah pembangkang bawa cadangan pindaan rang undang-undang. Bukan setakat pertama kali, tapi yang berkait dengan Mahkamah Syariah. Lagi bersejarah, gilang berbilang. Inilah sebenarnya sepatutnya kita rasa nak menangis, bukan hanya air mata, hati kita menangis. Sedih, seronok, sedih lah betul, seronok. Kerana kejayaan kita suarakan satu bentuk yang kita perjuangkan. Bukan kita nak perjuangkan hudud saja. Ini sebiar maklum. Ini sebiar maklum. Ada orang kata, apa nak berjuang hudud saja? Tapi ini salah satu daripada cabang usaha perjuangan kita, mana kita diberi peluang untuk cakap di parlimen. Kita diberi peluang untuk bersuara di parlimen. Kita diberi peluang untuk menyatakan satu perjuangan di parlimen. Maka salah satunya yang kita boleh buat adalah ini, mengangkat martabat Mahkamah Syariah, memartabatkan hukum Islam, memartabatkan undang-undang Islam yang selama ini dicengkam oleh sistem penjajah. Kemudian isu apa, tuan? Isu orang bukan Islam. Sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hanya mungkin anda tak tahulah, kita dapat maklumat yang tidak ada kertas hitam putih, bahawa orang bukan Islam yang menentang. Bukan semua orang bukan Islam yang menentang ni kerana mereka dah baca Islam. Bukan yang menentang ni bodoh-bodoh, bukan. Orang kata orang yang menentang ni bukan orang yang bodoh-bodoh, orang terbit pandai. Orang yang buat kajian, orang yang dah baca berbagai buku-buku Islam. Mereka dah buat kajian. Mereka tengok Islam ni kalau dilaksanakan hukuman Allah, dan saya akan tunjukkan kehebatan Islam yang menyebabkan ramai orang masuk Islam. Ini mereka bimbang. Ini kita putih tak ada, tapi kita dapat maklumat ada kerisauan ni. Kita sebut kita putih tak ada lah, nak sebut rekod suara tak ada lagi lah. Tapi kita dapat maklumat bahawa kerisauan di kalangan mereka yang menentang disebabkan apa? Disebabkan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka bimbang akan terlihat ramai manusia yang masuk Islam berbondong-bondong. Bila mana Islam dilaksanakan sistemnya yang penuh adil. Ini yang menyebabkan sebab yang paling utama ditentang oleh mereka. Oleh sebab itulah, tuan-tuan, kita yakin
Kita yakin sama-sama kita mendokong, kita buka mulut, kita cakap. Saya ni tuan-tuan, Pak malam saya pergi surau masjid, saya cakap rang undang-undang ni. Saya sebut, kerajaan saya sebut apa? Semua undang-undang ni sudah berjelas ke masyarakat. Saya terima orang Islam. Orang bukan Islam saya takut tidak ada kaitan langsung. Orang bukan Islam pun tidak ada hak. Kenapa? Karena telah termasuk dalam perlembagaan. Akta 7, iaitu Islam ialah agama persekutuan untuk orang Islam. Orang bukan Islam berhak untuk mengamalkan agama masing-masing. Silakan. Akta Islam, Akta 7, Islam agama persekutuan. Islam agama persekutuan bermakna orang Islam boleh mempraktikkan segala ajaran Islam mengikut kehendak apa yang diajar oleh Islam. Tak ada masalah dan tidak mengganggu hal agama-agama lain. Kerana orang yang menganut agama lain ada hak dia untuk menganut dan mengamal agama dia. Sudah ada dah pembahagian. Sudah ada dah. Perlembagaan kita telah memastikan penjagaan ini. Penjagaan perlembagaan kita ni tuan-tuan, walaupun dia tidak Islami, tapi konsep itu Islami. Konsep itu Islami. Yang mana pertama Islam agama persekutuan Islami. Semuanya mentaliti orang yang jaga perlembagaan ni mentaliti penjajah. Apa dia? Iaitu bila mana dia tafsirkan Islam mengikut cara tafsiran agama lain. Dia tafsirkan Islam adalah religion sahaja. Yang ni yang Tuan Presiden sebut dulu. Perlembagaan kita tu molek dah. Islam agama persekutuan tu molek dah. Comel dah tuan. Bila sebut Islam agama persekutuan, Islam bukan sekadar spiritual, bukan sekadar ritual, bukan sekadar upacara, bukan religion. Dia ditafsirkan oleh agama lain, tapi Islam sebagai ad-din. Cukup, makna. Kalau Islam agama persekutuan, maknanya rujukannya Quran dan Sunnah, syariatnya, perundangannya, akidahnya dan sebagainya. Kemudian dalam perlembagaan ada hak orang bukan Islam. Kenapa? Kerana la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan agama. Maka orang bukan Islam boleh beramal agama dia. Silakan. Jadi kita tidak ada persoalan perlembagaan sebenarnya, tidak ada tuan-tuan. Semuanya mentaliti mereka yang jaga perlembagaan masih lagi mentaliti yang tak faham Islam dengan sebenar. Itu jadi masalah. Jadi insya-Allah kita doakan bulan Oktober nanti. Mudah-mudahan Kuala Kangsar kita menang. Mudah-mudahan Sungai Besar kita menang, menambah suara kita di parlimen insya-Allah. Menambah hujah kita. Orang yang bercakap tentang Islam, bercakap tentang benar Islam, yang menolong Tuan Presiden, yang mempertahankan Islam, menjawab persoalan musuh-musuh, menjawab persoalan mereka yang keliru, yang jahil dan tajahul dari parlimen ni, insya-Allah bertambah lagi dengan 2 kemenangan Kuala Kangsar dan Sungai Besar. Insya-Allah kita doa tuan-tuan. Ada harapan kita. Insya-Allah jangan bimbang, pertolongan Allah itu ada. Walaupun kita tahu bahawa pihak musuh kita ni berbagai helah, kekuatan ada, mereka ada tentera yang hebat, ada duit yang banyak, tapi kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada Allah. Wala tahinu bi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Jangan kamu rasa lemah, jangan kamu rasa lemah dengan cerdaan musuh-musuh kamu. Jangan rasa. Kita jangan rasa inferiority complex, rasa rendah diri. Tak boleh tuan. Bawa Islam ni dengan megah, tak boleh rendah diri. Bawa Islam dengan megah, tak boleh rendah diri. Bercakap Islam dengan penuh bangga, tak boleh tawaduk. Cakap Islam dengan jelas, kena terang. Kalimatul haq inda sultanin jair, afdalul jihad. So pertama jihad, cakap benar, cakap betul di hadapan pemerintah. Ini jihad yang paling besar kata Nabi. Ada kalanya kita ni tak mahu cakap Islam, tak mahu cakap hudud. Ni tak betul ada pada orang yang berjuang Islam. Sepatutnya kita bangga dengan Islam. Bercakap tentang hudud, satu kebanggaan. Bercakap tentang hukum syariat, satu kemuliaan yang diberikan oleh Islam, yang ditanggungjawabkan oleh agama di atas bahu kita. Sama-sama kita pekat cakap. Yang paling penting saya sebut ni ialah kita di dada ahli-ahli pejuang PAS ni mesti ada ilmu. Kena ada ilmu. Kena faham. Kita kena berhujah. Tak boleh kita ajak orang bersama dengan PAS kerana Tuan Presiden. Tak boleh. Walaupun bolehlah sebut orang abang-abang tak faham ajak. Tapi tak boleh kita guna hujah yang panjang, hujah yang lama demikian. Gunakan hujah Islam, hujah Al-Quran dan Sunnah, hujah ilmu untuk mengajar manusia kepada perjuangan Islam, kepada Islam. Bukan dengan sebab Tuan Presiden saja. Saya tengok ramai di Facebook ni, bukan salah tak salah, tapi kerap sangat tu tak kena. Biar kita kena ada ilmu untuk berhujah, mengajar orang kepada Islam ni ada ilmu. Kita sendiri pertahankan Islam, bukan dengan sebab individu yang ada dalam PAS. InsyaAllah sebab itulah kita bimbang. Hal lari ni kadang-kadang ikut ni pasal individu. Individu ni pergi sana, dia pun ikut pergi sana.
Pasal apa? Dulu dia ni tolong saya, dulu dia ni saya sokong dia, dulu dia ni datang rumah saya, dulu dia tolong saya waktu dia di parlimen. Dah individu kena Islam. Kena Islam. Jadi tak apa yang peringkat awal tu ajak main, kemudian kita didik mereka kepahaman tentang Islam. Apa arti saya mengenai Islam? Apa tanggungjawab kita bersama dengan jemaah? Apa mesej perjuangan yang kita bawa supaya kita jelas dalam perjuangan kita, insya-Allah. Sekadar itulah, mudah-mudahan kita mendapat manfaat bersama pada malam ini, dan saya doakan kita ada lagi 25 hari lagi. 25 hari lagi untuk kita rebut, dan dalam Ramadan kita bina kekuatan dalaman kita, kekuatan jiwa kita dan kekuatan rohani kita. Ramadan ni bulan membina kekuatan rohani, yang itu yang paling utama. Kekuatan dalaman, kekuatan pergantungan kita kepada Allah, karena amalan puasa ni amalan rahsia, amalan yang sangat tersembunyi kita dengan Allah. Sebab itu Allah simpan rahsia, pahala banyak mana Allah nak bagi, Allah simpan. Allah tak beritahu bagaimana Allah beritahu pahala kepada sembahyang, Allah beritahu pahala kepada orang yang zakat, yang sedekah, Allah beritahu pahala orang yang berhaji, tapi Allah tak beritahu pahala orang yang puasa. Allah tak beritahu, pasal dia begitu besar. Betul, begitu rahsia, private and confidential kita dengan Allah Ta'ala. Jadi yang satu kekuatan membina dalaman yang penting pada setiap pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين والمظلومين في كل مكان وفي كل زمان وخصوصا في ماليزيا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والعصر الانسان لا يخلص الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق